Seorang smartphone sini, yang ni tablet, duduklah keliling tu. Saya cubalah berbaik sangka dulu-dulunya mereka sedang berkomunikasi sesama mereka. Betul ke nak order char kway teow ni? Bukannya sedap sangat. Lepas tu ayah balas, ayah dah try lah, ayah makan garam lebih dulu daripada kamu. Lepas tu mak kata, lah asyik char kway teow je, tukar lain pula. Saya berbaik sangka lah mereka sedang bersembang dalam grup keluarga mereka dengan menggunakan handphone. Tapi rasa bodoh pula kalau baik sangka macam tu. There's no such thing yang macam tu. Semua orang duduk kat meja senyap. Kenapa? Lisan sudah tidak buat kerja asas lisan, iaitu berkomunikasi. Tetapi mereka sedang rancak berkomunikasi. Tetapi mereka berkomunikasi dengan tangan. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita merenung kepada beberapa hadis Nabi yang saya nak bacakan sikit ni, kita perlu memikirkannya ia sebagai perbuatan lisan, persa, tetapi kita juga perlu reflect ianya sebagai perbuatan tangan. Imam Birgivi dalam naskah muka surat 237 ini, As-Sinfu Tsani fi Afatil Lisan, berkaitan dengan kecelaan lisan, wahwa qisman, ya, ia terbahagi kepada dua dan dimulakan dengan bahagian yang pertama, al-qismul awal fi wujubi hifzihi wa izami jurmihi ijmalan. Bab yang pertama ialah bab tentang wajibnya lisan ini dijaga dan besarnya jenayah lisan itu secara umum. Baik, ini permulaan kepada bab ini. Yang disebut ialah jenayah lisan. Tetapi bear in mind, saya sebut dah tadi, jenayah-jenayah lisan tahun 2014 tidak dilakukan oleh lisan. Lisan sedang berehat. Kita makin tak pandai bercakap. Remaja kita semakin pendiam. Tetapi yang berbicara, yang melakukan perbuatan-perbuatan lisan adalah tangan. Maka bila Nabi sebut lisan, fikir tangan. Apa tangan buat? Yang pertama, Imam Birgizi mendahulukan bab ini dengan menyebut firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Daripada surah Qaf ayat yang ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dilafazkan satu perkataan melainkan ada bersama dengannya raqib dan atid. Sama ada bila kita nak bercakap secara lisan, ataupun semasa kita nak bercakap dengan tangan, menulis status, komen, tweet, apa sahaja di media sosial, asasnya ialah tidak ada sesuatu pun yang dilafazkan melainkan pada lafaz itu adanya raqib dan atid. Saya punya Twitter, saya sudah tweet hampir 12,000 tweet. 12,000 yang saya tulis. Berapa ratus ribu yang retweet. Berapa banyak yang duplicate jadi poster. Berapa banyak yang disebarkan. Tidak ada satu pun daripada yang saya tulis itu melainkan bersama dengannya raqib dan atid yang mencatat. Sama ada ia menghasilkan dosa ataupun ia menatijahkan pahala. Baik, ini permulaan yang pertama, supaya kita hati-hati. Jangan risau mulut, walaupun mulut boleh tahan juga, ya. Tapi tangan ni, tangan menghantar manusia kepada kemurkaan Allah. Kerana kita sedang bercakap dengan tangan. Maka Imam Birgizi mendatangkan hadis yang pertama daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kulluha tastakfi lisan, fataqulu ittaqillah fina, fa innama nahnu bik, in istaqamta istaqamna, wa in i'wajajta i'wajajna." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Apa terjemahannya? Apabila seorang anak Adam bangun pagi, maka seluruh anggotanya berpesan kepada lisan. Lalu anggota-anggota badan kita ini berkata, ittaqillaha fina, wahai lidah, bertakwalah kepada Allah untuk kami. Fa innama nahnu bik, kerana kami ini mengikut kamu. In istaqamta istaqamna, kalau sekiranya kamu wahai lisan itu lurus, maka luruslah kami. Wa in wajajta, dan sekiranya engkau itu terseleweng, i'wajajna, maka kami juga akan terseleweng. Nabi SAW menggambarkan kepada kita, walaupun kita tidak tahu hakikatnya bagaimana, tetapi Nabi menggambarkan bahawa apabila manusia bangun sahaja pagi, dia menyambut hari untuk menambah pahala atau hari menambah dosa. Itulah bezanya kita bangun pagi sekarang dengan bangun daripada tidur yang panjang di mahsyar esok. Bangun untuk pergi ke mahsyar, yang itu bangun untuk dihisab amal. Tapi bangun pagi tadi dengan bangun pagi esok, insya-Allah kalau bangun, kita menyambut satu lagi peluang untuk menambah dosa atau menambah pahala. Kita ada tangan, kita ada kaki, kita ada mata, kita ada telinga, kita ada anggota-anggota yang akan mencerap persekitaran. Tetapi tubuh badan kita ini berkata kepada siapa? Berkata kepada lisan, wahai lidah, bertakwalah kepada Allah untuk kami, sebab kami ni ikut kamu. Kalau kamu lurus, kami lurus. Kalau kamu bengkok, kami bengkok. Di zaman awal Islam, sebelum berlakunya revolusi teknologi maklumat, memang joyah, jenayahnya jenayah mulut. Nama yang famous lah daripada cerita opah kan dulu-dulu, joyah, ya, pemberita kampung yang terkenal. Pergi sana sini memoncong-moncong, ya, bawa cerita. Kalau dalam pengalaman saya masa kecil-kecil dulu, orang ni dia punya tempat penyebar dia lah masa beli ikan. Ya, masa Cina jual ikan tu datang kat line rumah kami tu, orang perempuan ramai-ramai beli ikan tu, dia ada seorang pemberita pasal menyampaikan, tahu belaka. Ya. Jadi joyah ni bila dia bangun pagi, seluruh tubuh dia kata, joyah, jagalah lidah kamu tu. Pasal apa? Kami ni mengikut lidah tu. Kalau kamu tu lurus, luruslah kami. Kalau bengkok kamu, bengkoklah kami. Tetapi tahun 2014, joyah tak moncong-moncong dah. Tahun 2014, joyah bangun pagi, kemas kini status Facebook dan Twitter. Apa yang ditulis oleh joyah? Apa yang ditweet? Maka hadis ini letakkan dalam konteks perbuatan tangan pada menterjemahkan apa yang dirasa dan difikir yang sebelum ini biasanya dilakukan oleh lisan. Kalau lisan yang buat, tuan-tuan perempuan, it's okay. Bukan saya kata it's okay. Saya cakap kat sini, orang bawah tak dengar dah kalau tak ada mikrofon ni lah. So kalau benda yang saya cakap ni jahat, setakat 20 orang je dengar. Dan lepas 10 minit, orang tak dengar dah. Tapi kalau benda jahat yang saya nak cakap tu saya tulis pagi tadi, sampai malam sekarang orang baca. Kalau baik, ya Allah banyaknya kebaikan. Kalau jahat, yang komen dekat Malaysia Kini, yang komen dekat Harakah, yang komen dekat blog, yang mengutuk dekat Twitter, mana Islamnya? Kita khawatir sistem pendidikan kita sakit. Sistem pendidikan kita tak mampu menyihatkan rakyat negara ini. Sebab itu perangai kita teruk. Wah, teruknya macam bagus ingat Ustaz. Memanglah saya pun sama teruk lah produk sistem pendidikan tu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum pergi fikir canggih-canggih, masa nak datang surau ni,
ada tak buang sampah ikut tingkap kereta? Parking kereta ada blok kereta orang tak? Masa corner tadi bagi signal tak? Kalau benda-benda tu tak lulus, tak payah datang kuliah maghrib tak apa. Balik rumah muhasabah, betulkan yang itu. Banyak pahala dapat, banyak dosa terhalang. Very basic. Tapi itu tak dapat buat. Kereta hijau, belakang ada pedang, la ilaha illallah, yang dalam pakai ketayap, tasbih bergantung. Saya yakin radionya radio IKIM. Campak kertas ikut tingkap. Sangat buruk. Maka Imam Birgizi pada kurun yang ke-16 tidak mendatangkan idea-idea yang hebat-hebat, filosofikal, mendatangkan perkara yang basic. Kembalilah kepada asas akhlak yang baik untuk menyelamatkan bukan sekadar diri kamu, tapi seluruh masyarakat. Tuan-tuan dan puan. So, kita lihat hadis yang kedua. Hadisnya ada banyak, saya pilih-pilih sikit-sikit lah dalam masa yang ada ni. Hadis yang seterusnya daripada Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Hadis hasan riwayat Ahmad, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa maksud hadis ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lurus iman seorang hamba hingga lurus hatinya, dan tidak lurus hatinya sehingga lurus lisannya. Sekali lagi saya sebut, walaupun baginda menyebut di sini bahawa kelurusan agama, kelurusan iman adalah pada kelurusan hati, dan kelurusan hati adalah pada kelurusan lisan, tetapi for the sake of revolusi teknologi maklumat ini, reflektkan jugalah kelurusan lisan itu pada kelurusan tangan yang buat kerja lisan. Apa yang kita tulis, apa yang kita catat dalam WhatsApp. Kadang-kadang saya fikir Facebook, kerana nature Facebook tu menyebabkan ada orang tak familiar, terutamanya mungkin orang yang lebih senior, sebab nak kena daftar, nak buka akaun, you kena ada akaun email, and then you kena buka Facebook, lepas tu ada few other setting. Maka masih lagi ada ramai di kalangan orang yang tidak familiar, bukan techno savvy ni, dia tak join Facebook, tapi dia join WhatsApp. WhatsApp lagi senang, install, phone number, set, sebar, print screen. Oh, print screen paling best. Berapa banyak mudarat yang dicetuskan oleh print screen. Saya pun terjebak sama, ada belaka melakukannya. Kadang-kadang kita tak perasan, ya, sebarkan. Maka kata Nabi SAW, tidak lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, tidak lurus hatinya sehingga lurus lisannya, lurus perkataannya. Dan perkataan tahun 2014 tidak keluar daripada lisan, dia keluar daripada tangan yang menaik. Seterusnya satu hadis Nabi SAW juga daripada Anas, annahu qala, la yablughul abdu haqiqatal iman hatta yukhzin lisanah. Tidak sampai seorang hamba itu kepada hakikat iman sehingga dia mengurung lisannya. Hadis hasan riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat. Nabi SAW kata, kita tidak mencapai kesempurnaan iman, hakikat iman, sehinggalah kita kurung lisan. Kurung lisan daripada bercakap apa yang tidak sepatutnya dicakap. Dan sekali lagi, apabila perbuatan lisan digantikan dengan perbuatan tangan, tidak mencapai makna iman, sehingga seseorang itu mampu mengurung tangannya. Ya. Bukan kerja kita untuk berpihak, sama ada nak berpihak kepada Rita Rudani ataupun kepada suaminya.
Saya sepatutnya tidak tahu, tapi saya subscribe Sinar Harian, subscribe akhbar-akhbar kerana nak membaca berita melintas. Apa perlunya saya tahu tentang perangai suami atau perangai isteri dalam rumah tangga orang? Sebesar-besar dosa menceritakan keburukan rumah tangga kepada orang lain. Yang menceritakan, artis yang menceritakan, jawab depan Allah Ta'ala. Tapi kita yang baca, apa yang gatal sangat tangan nak tulis ni? Rita, sudahlah. Kenapa nak sebut tu? Tak payah sebut. Tidak mencapai hakikat iman sehingga kita boleh mengurung tangan dan lisan. Nak tulis, jangan tulis. Ada orang sebut ni, nak juga jawab. Podah pun nak tulis. Sebab apa? Kalau tulis, orang tahu apa kita punya pendirian. Kalau tak tulis, orang tak tahu apa pendirian. Yang tahu pendirian kita kalau kita diam hanyalah Allah Ta'ala. Sebab itu dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW sebut, ya, kata baginda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, bila nak cakap, cakap yang elok-elok, ataupun diam. Kita tidak mampu diam. Kita tidak sanggup diam. Ini satu penderitaan, tuan-tuan. Rasa nak meletup dada, nak kena cakap juga. Kita hanya ada kekuatan untuk membuat pendirian dalam senyap kalau kita memikirkan tentang Allah dan akhirat. Kerana Allah tahu apa yang kita diamkan, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Kurung lisan, kurung tangan daripada menyebut perkara yang tidak elok. Kita beri laluan pada azan. Kita sambung sikit lagi, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita sambung sedikit lagi. Seperti mana yang telah saya sebutkan di awal tadi, bahawa dalam kehidupan kita di dunia ni ada 3 revolusi besar, ya. Yang pertama ialah revolusi pertanian yang memberi perubahan yang besar kepada kehidupan manusia. Yang keduanya adalah revolusi industri, dan yang ketiga adalah revolusi teknologi maklumat. Dan revolusi teknologi maklumat adalah apa yang berlaku sekarang. Penggunaan media, penggunaan teknologi, penggunaan skrin mempunyai kesan yang begitu besar, sehingga secara ringkasnya apa yang dulunya dilakukan oleh lisan, pada hari ini ia dilakukan oleh tangan. Maka nak didik tangan, sebab tangan yang berkomunikasi, nak didik tangan kena tengok pesanan Nabi tentang lisan sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Imam Birgivi, tadi didatangkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kepentingan kita menjaga lisan, kurung lisan, hatta yukhzin lisanah, sehingga dia mengurung lisannya. Maknanya asas hadis ini ialah kawal lidah, tetapi aplikasinya pada tahun 2014 ni belajar kawal tangan, sebab tangan sedang buat pekerjaan lidah. Kata Imam Birgivi, wa hifdzul lisan la tayassar illa bil ihtiras an kathratil kalam wa mulazamati samt illa fima la budda minhu ba'da at-ta'ammul wal iqtisar ala qadril hajah. Menjaga lisan bukanlah sesuatu yang mudah untuk ianya dilakukan, kecuali dengan mengambil precaution, mengambil perhatian, berhati-hati daripada perbuatan banyak cakap. Nak jaga lisan sangat rumit, terutamanya kalau kita ni banyak bercakap. Maka hendaklah kita memberi perhatian supaya mengelakkan diri daripada banyak bercakap. Wa mulazamati samt, sebaliknya
hendaklah melazimkan diri dengan perbuatan diam. Illa fima la budda minhu ba'da at-ta'ammul, kecuali selepas dijustifikasikan keperluan untuk bercakap, setelah berfikir, berta'ammul. Berta'ammul ni maknanya fikir 2 kali. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, saya habiskan ayat itu, wal iqtisar ala qadril hajah, dan bercakap sekadar yang perlu sahaja. Kata Imam Birgivi, lisan menghancurkan kehidupan. Lisan membanyakkan dosa. Lisan menghantar manusia ke kemurkaan Allah. Maka lisan ini perlu dikawal. Dan kita tidak dapat mencegah diri daripada melakukan kejahatan-kejahatan lisan kecuali kita mengambil langkahnya yang asas, iaitu kurangkan bercakap. Menikmati menjadi senyap, dan bercakap apabila ada keperluan. Mungkin ada orang fikir, ya Allah, bosannya hidup kalau ikut nasihat ni, kan, sepinya. Kalau tak ikut nasihat ni pun memang senyap dah, kan. Dekat restoran tak bercakap dah, suami isteri, adik-beradik, anak-anak, semua orang sudah tidak berkomunikasi dan tak reti berkomunikasi. Bila bercakap, terutamanya kalau cross generation, sakit hati. Sakit hati. Pengalaman, tak nak sebut pengalaman, banyak pengalaman kan. Maksud saya, bila saya berurusan dengan terutamanya pelajar-pelajar universiti, minta maaf lah saya sebut, kalau cakap berlapik tak reti bahasa. Kalau cakap straightforward, dia kata kita banyak kerenah. So macam mana nak buat? Ya, kerana dah tak biasa bercakap. Semua guna skrin, submit assignment, email. Cikgu nak mengajar pun video conference. Selagi boleh, biar lidah ni tak bercakap, biar semuanya tangan yang buat. Bila tangan buat, Nabi SAW kata tanda kiamat, fashwul qalam, tersebarnya pen, dalam arti kata tersebarnya alat tulis. Kira dah balik tuan-tuan, berapa banyak kita dah tulis komen, status, WhatsApp, SMS, dosa kepala. Dan kita tidak dapat menikmati senyap. Bila sebut senyap ni, dari segi psikologinya, ada orang yang extrovert, ada orang yang introvert. Dan mungkin kata orang introvert menikmati senyap. Tapi kita kena carilah somewhere dekat tengah-tengah tu untuk imbangkan, supaya bila tiada keperluan, diam. Dan bila kita sebut diam, walaupun asas diam ini ialah mendiamkan lisan, tetapi dalam konteks 2014 ialah mendiamkan tangan. Tak ada apa nak update, tak payahlah update. Tak ada apa nak komen, tak payah komen. Tak ada apa nak tulis, tak payah tulis. Belajar untuk kembali menikmati pendirian saya, Allah tahu. Dan bukan semua benda kita nak orang tahu. Dan saya sebut ini bukan saya sebagai orang yang sukses dalam mengendalikan media sosial. Saya adalah orang yang bermasalah. Jadi saya sebut ini supaya saya menerima tekanan yang pertama untuk memperbaiki tangan saya yang buat kerja bagi pihak lidah. Kita lihat sedikit 1-2 hadis yang lain sebelum kita tamatkan. Hadis yang seterusnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tukthirul kalam bighairi dzikrillah ta'ala, fa inna kathratal kalam bighairi dzikrillah ta'ala qiswatun lil qalb, wa inna ab'adan nas minallahi ta'ala al-qasi al-qalb. Hadis hasan riwayat At-Tirmidzi di dalam bab
zuhud. Kata Nabi SAW, jangan kamu membanyakkan bercakap yang bukan mengingati Allah. Kerana membanyakkan cakap yang bukan zikrullah mengeraskan hati. Dan sejauh-jauh manusia daripada Allah orang yang keras hatinya. Orang yang banyak cakap keras hati, dan orang yang keras hati jauh daripada Allah. Alhamdulillah, hadis ini tak ada masalah nak amal, sebab kita memang tak banyak bercakap. Sebab lidah kita dapat cuti. Yang bercakap ialah tangan kita. Maka tangan itulah yang banyak bercakap, yang percakapannya bukan zikrullah. Tangan itulah yang mengeraskan hati, dan orang yang keras hati jauh daripada Allah Ta'ala. Ramadan nak datang, tak apa nak lama, berapa hari lagi. Menahan diri berpuasa daripada makan, yang tu saya tak nak syarah, tinggal nak buat je untuk saya lah. Tapi ambillah peluang Ramadan ini berpuasa daripada bercakap dan menulis. Diam, kurangkan interaksi dengan orang, contemplate, bersunyi-sunyilah, dengarlah suara dalam hati. Kerana setiap kali bercakap, kalau percakapan itu bukan zikrullah, hati menjadi keras. Kalau hati jadi keras, baca Quran tak rasa apa. Baca Quran tak rasa apa, tak nangis. Kalau baca Quran tak nangis, something wrong. Kalau Ramadan mula daripada hari Ahad, start daripada hari ni, berhenti dengar lagu-lagu yang rancak-rancak, tutup radio, tak payah dengar dah. Kan dengar radio sekarang keluar penceramah ni, kita tak suka penceramah tu, kita dah bengkak dah. Keluar Yahanana, kita tak suka Yahanana. Keluar produk makanan sunnah, ya, tamar campur dengan madu, campur dengan bali, campur dengan ni, saya tak jumpa lagi campur dengan bawang dan bawang putih, walaupun disebut dalam Quran. Dia nak makanan sunnah, makanan Quran tak nak. Tengok, mulut dah jahat dah. Kalau buka radio, tak kisahlah Sinar FM ke, ya, nak prank, kata suami berzina dengan perempuan lain macam Hot FM, ataupun Business FM ke, Light FM ke, hatta Ikim FM, Salam FM. Kita hidup dalam suasana yang ramai sangat bercakap. Popek. Kadang-kadang saya dengar DJ ni, dia tak ada benda nak cakap, tapi dia terpaksa bercakap di antara dua lagu. Jadi para pendengar sekalian, ya, Alhamdulillah pada hari ini nampaknya cuaca baik. Bagaimana cuaca di tempat tuan? Kalau sekiranya cuaca kelihatan tidak begitu merangsangkan, jangan segan-segan untuk memaklumkan kepada kami di talian 03 sekian. Dan sudah makan tengah hari semua? Tak ada benda nak cakap, tapi kena cakap. Popek. Dia cakap bukan zikrullah, hati dia jadi keras, kita pun tumpang dengar sama. Maka for the sake of Ramadan, supaya 10 hari terakhir Ramadan kita boleh menangis, 10 hari terakhir Ramadan kita layak mendapat Lailatul Qadar, 10 terakhir Ramadan Allah tak lepaskan kita daripada Ramadan kecuali Allah ampunkan dosa kita. Mulakan dengan satu keazaman yang sangat basic, iaitu berhenti bercakap dan melayan percakapan yang bukan zikrullah. Dalam satu hadis Nabi SAW yang lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri, walaupun hadis ini hadis Hasan li ghairih, ya, dengan syawahid daripada At-Tabrani, hadisnya panjang, saya ambil satu bahagian. Kata Nabi SAW, wa akhzin lisanak illa min khair fa innaka bidzalika tughlibus syaitan. Kurunglah lisan kamu
kecuali pada berkata benda yang elok-elok, kerana apabila kamu mampu mengawal lisanmu, kamu telah mengalahkan syaitan, kata Nabi SAW. Dan saya ulang balik sekali lagi juga, dalam konteks hari ini bukan sekadar, bukan maksudnya pada mengurung lisan daripada bercakap, sebab lisan kita dah memang tak apa bercakap, tetapi mengurung tangan. Jangan tulis kat Facebook kecuali benda yang elok. Jangan komen kat Facebook. Belajar. Dan bila saya sebut ini, saya cakap pada saya, orang yang mendapat nikmat bila orang komen, mendapat nikmat bila orang like. Belajarlah untuk menikmati, tak update status. Ada nak update, bukan tak ada, tapi tak update status. Memang sakit jiwa sebab tak update. Nak juga update. Pastikan zikrullah. Dan bila zikrullah, bergembiralah, tak ada orang komen. Jangan kecil hati tak ada orang komen. Dan bagi kita yang membaca pula, jangan komen kecuali zikrullah. Nak komen juga, tapi tak pasti baik ke tidak, jangan komen kalau benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dalam satu hadis yang lain daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aktsaru khata'i ibn Adam aktsaru khata'i ibn Adam fi lisani. Hadis hasan riwayat At-Tabrani di dalam Al-Kabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesalahan yang paling banyak yang dilakukan oleh anak Adam adalah lisannya. Dan saya sebut lagi, lisan bukan lidah, sebab lidah sudah tidak bercakap, tapi tangan. Tangan. Satu hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula liyatakallam bil kalimah la yara laha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang itu apabila dia bercakap dengan percakapan yang dia rasa benda tu tak ada apa-apa, tetapi percakapannya itu melalaikan orang yang membacanya, yang mendengarnya, maka dia itu dijauhkan 70 musim daripada membawanya 70 musim kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tulis, benda yang ditulis itu membawa kepada kebaikan ataupun tidak. Dan bahagian yang akhir, hadis yang akhir yang saya pilih, hadisnya ada banyak, saya tanda-tanda je mana-mana yang saya rasa elok untuk kita sama-sama dengar. Yang selebihnya ada hadis yang sangat dhaif yang dibincangkan, itu saya tinggalkanlah. Hadis yang terakhir ini daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man samata naja. Hadis hasan bi syawahidi, riwayat Tirmizi daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, baginda SAW berkata, siapa diam dia selamat. Kata Nabi SAW, siapa diam dia selamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah di antara beberapa saranan yang dikemukakan oleh Imam Birgivi dalam Tariqah Muhammadiyah pada bab menyatakan soal kecelaan lisan. Dan oleh kerana baginda menyebut lisan dan tangan itu beriringan dalam hadis yang saya bacakan di awal tadi, dan Nabi SAW juga mengingatkan bahawa tanda akhir zaman, kemusnahan akhir zaman, salah satunya adalah pada berleluasanya pena, maka janganlah dikahwinkan pena itu dengan tangan yang mengambil alih kerja lisan. Kerana lisan di akhir zaman adalah tangan. Kerana tangan yang mengkomunikasikan apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, maka tangan inilah yang sedang banyak menambahkan bencana ke atas diri kita. Maka menjelang datangnya Ramadan ini, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan kempen diam. Kempen diam, belajar untuk diam. Kenapa? Sebab Nabi SAW kata
hadis riwayat Tirmizi, falyaqul khairan au liyasmut. Berkatalah yang baik ataupun diam. Dan kita perlu jujur bahawa dalam apa yang dicatatkan oleh anggota media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, WeChat, bla 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 bla, dengan sukacitanya kita isytiharkan kejahatan yang lebih banyak daripada kebaikan. Maka janganlah bercakap kecuali yang baik-baik kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan ingat pesan Nabi SAW tadi, percakapan yang bukan zikrullah mengeraskan hati. Orang yang keras hati adalah orang yang paling jauh daripada Allah SWT. Janganlah masuk ke Ramadan dengan hati yang keras. Janganlah cari 10 malam terakhir Lailatul Qadar dengan hati yang keras. Dan tidak mengapalah ada surau-surau, saya rasa termasuk surau An-Naim juga, mengambil keputusan untuk tidak ada tazkirah kan pada bulan Ramadan. Tidak ada tazkirah, gantiannya kalau ganti dengan tidur pun tak apalah, sandarlah di tiang tu tidur. Bacalah Quran, senyap. Bagi peluang untuk ustaz diam, bagi peluang untuk jemaah tak dengar, supaya semua orang boleh fokus kepada wacana-wacana, dialog-dialog, seminar-seminar, perbahasan-perbahasan, kajian-kajian yang tidak ada dispute, iaitu kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar hadis sekarang, hadis dhaif boleh amal tak boleh amal, dah satu bab dah ni kan. Rehat sekejap. Kawan kata saya anti hadis pula, bukan tu maksudnya. Dengar radio orang gini, dengar satu je, dengar Quran, tak ada masalah. Yang kita dengar di Quran itu, itulah yang Rasulullah SAW dengar, itulah yang Abu Bakar dengar, itulah orang-orang sebelum kita yang selamat dengar. Maka dengarlah apa yang telah menyelamatkan mereka. Dalam radio, start esok, cabut thumb drive, keluarkan CD, berhenti dengar lagu-lagu, berhenti dengar hatta nasyid sekalipun, gantikan dengan Quran. Kalau tak boleh ganti dengan Quran, tutup radio. Baru tahu enjin dah meragam. Itu satu bab jugalah. Selama tak dengar sebab radio kuat sangat, exhaust nak cabut dah, tu satu bab juga. Tutup radio, senyap, fikir. Dan lagi bagus, pasang Quran, dengar Quran. Marilah kita berusaha untuk kembali boleh menangis apabila membaca Al-Quran, supaya hati kita layak untuk bersantai-santai dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai Ramadan ini Ramadan terakhir kita, harga paling besar yang kita bayar untuk menyambutnya, saya memulakan Ramadan ini dengan belajar untuk diam, berhenti menulis, berhenti bercakap, kecuali yang baik-baik saja. Dan kerana itu juga tak payahlah tanya soalan, diam je. Taklah sebab masa dah lambat lepas habis kuliah ni kan, kalau ada apa-apa ke insya-Allah kita bincanglah, sentiasa telah jawab, maafkan saya. Jadi saya bermohon kepada Allah SWT supaya Allah tolong kita di bulan Ramadan ini, selamatkan kita daripada fitnah tangan telah hijack mulut sehingga tangan menyulitkan kehidupan kita, mengeraskan hati kita. Mudah-mudahan kedatangan Ramadan ini disambut dengan suasana yang lebih tenang, dengan suasana yang lebih mendekatkan kita kepada Allah SWT. Marilah sama-sama kita tangguhkan tazkirah kita malam ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa billahi hidayati wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.